Kita tengok dulu. Para pensyarah Sahih Bukhari berbeza pandangan tentang maksud Bukhari mengadakan bab ini. Hafiz Ibnu Hajar berpendapat Bukhari bermaksud mentafsirkan ayat di atas, yakni firman Allah di atas, dengan hadis di bawahnya atau hadis-hadis seumpamanya. Tujuan dia nak tafsir ayat, tafsir berdasarkan hadis. Syah Waliullah berpendapat maksud beliau ialah menyatakan adanya kesesuaian dalam perkaitan ayat ini dengan masalah haid. Itu maksudnya, ada kaitan. Ibnu Battal, Al-Aini dan ramai lagi yang lain berpendapat Bukhari rahimahullah sebenarnya mahu memberikan pandangannya tentang masalah darah yang keluar setelah seseorang perempuan mengandung. Adakah ia dikira darah haid atau darah istihadah? Oleh kerana para ulama berbeza pendapat tentangnya, ada yang mengatakan darah haid masih boleh keluar daripada seseorang yang mengandung, sementara yang lain pula berpendapat tidak boleh. Bagi Bukhari, darah yang keluar daripada seseorang yang mengandung bukan darah haid, malah ia adalah darah istihadah. Dengan mengemukakan bab ini, Imam Bukhari sesungguhnya berada di pihak golongan ulama, yaitu jumhur ulama, yang menafikan keluarnya darah haid daripada perempuan yang mengandung. Antara ulama yang sependapat dengan Imam Bukhari dalam masalah ini ialah Abu Hanifah, anak-anak buahnya. Anak buah dia tu ramailah, termasuklah Imam Abu Yusuf, Imam Muhammad, Zufar dan lain-lain lagi. Hasan bin Ziyad, Ahmad, Imam Ahmad lah, Abu Thawr, Ibnul Munzir, Al-Auza'i, Al-Thawri, Abu Ubaid, Ata, Hasan Basri, Sa'id bin Musayyab, Muhammad bin Al-Munkadir, Jabir bin Zaid, Sya'bi, Makhul, Zuhri, Hakam, Hammad, Syafi'i dalam qaul qadimnya dan lain-lain. Antara ulama yang berpendapat darah haid ada juga keluar daripada perempuan yang mengandung ialah Syafi'i dalam qaul jadidnya, Ishaq dan Malik dalam riwayat yang masyhur daripadanya. Itu pendapat yang ketiga. Yang keempat, Syekh Zakaria pula berpendapat maksud Bukhari dengan bab ini ialah untuk menyatakan darah yang keluar selepas keluarnya kandungan dari rahim, sama ada yang telah sempurna kejadiannya atau belum, adalah darah nifas. Ke situ perginya. Tapi dia ambil sikit ya, 2-3 patah perkataan. Sebenarnya dia nak ayat benda tadi. Hafiz Ibnu Hajar kata dia buat mari ayat ni nak menerangkan, nak mentafsirkan apa maksud mukhallaqah wa ghairi mukhallaqah, apa maksudnya. Tetapi kalau nak tafsir hak lebih sesuainya dalam kitab tafsir. Dalam Bukhari ni dia ada juga kitab tafsir. Sepatutnya sanalah tafsirlah dengan hadis ni. Apa ya buat mari sini? Apa kena mengenanya dengan bab haid ni? Di sini tak ada sebut haid pun, tak ada sebut. Yang adanya nutfah, yang adanya alaqah, yang adanya mudghah, kemudian jadi bayi dan seterusnya. Itu yang ada dalam ayat tu pun lagu tu, dan dalam hadis pun lagu tu juga. Tak ada sebut pasal haid, tak ada sebut. Apa kena mengena tafsiran ni? Dia nak cerita ada kena mengena. Sebab itulah Syah Waliullah kata dia nak cerita ada kaitan dengan masalah haid, ada kaitan. Perempuan yang selalu keluar haid bila mengandung tak keluar, berhenti haid dia, ada kaitan. Ada kaitan. Apa? Apa orang tanya? Kalau tanya apa tak keluar, panjanglah cerita. Sebabnya darah haid itu dia bertukar, mengikut proses hak Allah Subhanahu Wa Taala sudah tentukan, sunnatullah, itu jadi makanan kepada janin di dalam perut itu. Dia tak keluar, dan sudah tertutup fi qararin makin, dalam tempat tetap yang kukuh. Kukuh tu tak tubik, tak keluar darah. Jadi makanan kepada bayi itu. Sebab dia tak keluar.
Tak keluar. Jadi darah haid itu sudah tidak ada dah. Kalau ada juga darah keluar semasa perempuan mengandung, itu darah muka lain. Sama ada kalau sudah berupa dah, sudah disempurnakan kejadiannya, gugur, darah nifas. Lepas tu kalau keluar, kalau gugur, darah nifas. Kalau tidak pun darah penyakit lah, istihadah. Tu ada kaitan. Kejadian manusia ni ada kaitan dengan haid. Dan boleh kita buat paduan. Bila dia mengandung tak ada dah. Kalau ada haid, itu benda lain. Walaupun ada khilaf lagi di sini. Walaupun ada khilaf lagi. Dia tak ada dah maksud nak hak lain. Dia nak hak tu je. Sedangkan kalau kita nak bahas dari segi ayat ni, memang luah lah makna dia. Tapi Imam Bukhari tidak maksud gitu. Dia nak ambil maksud dia je. Maksud dia tadi mukhallaqah wa ghairi mukhallaqah. Bila jadi terbentuk kejadian manusia, itu mukhallaqah. Tidak terbentuk kejadian manusia sampai ke peringkat segumpal darah saja, tidak jadi segumpal daging. Dan kalau segumpal daging pun tak ada lagi bentuk rupa manusia. Tak ada jari kau, tak ada apa kau, tak ada. Itu ghairu mukhallaqah. Tidak disempurnakan kejadian. Satu pendapat ulama. Yang kedua, dia kata mukhallaqah tu maksudnya ialah yang disempurnakan kejadian dalam proses dia tu sempurna, sesuknya ditiupkan ruh ke dalamnya. Ditiupkan ruh ke dalamnya. Yang ni bernyawalah dia. Ghairu mukhallaqah sebelum tu, walaupun sudah lengkap kejadian dia, rupa dia tu sudah ada dah, tetapi kalau tidak ada roh, tidak lagi mukhallaqah, ghairu mukhallaqah. Itu ada dua pendapat secara umumnya. Lepas tu ada lagi banyak pendapat sebenarnya, pergi kepada dua tu lah. Yang maksud Imam Bukhari di sini ialah yang pertama. Mukhallaqah ni sudah ada rupa manusia, walaupun belum lagi ditiupkan roh. Walaupun belum lagi ditiupkan roh. Nak jadi ada rupa manusia ni bila dia daripada alaqah, segumpal darah, kepada segumpal daging, mudghah. Nak jadi mudghah ni dia 81 hari, 80 ke atas. Sebelum pada tu dia inilah dalam hadis sebut, nutfah, alaqah, mudghah. Dia kata tu 40 hari. Dalam hadis yang lain dengan jelas disebut ni 40 hari. Lepas pada tu jadi segumpal darah. Lepas pada tu jadi segumpal daging. Bila jadi segumpal daging tu, situ start. Dan hak ni kalau mengikut kajian sekarang ni, ilmu janin memang didapati memang gitu, betul, tepat. Sedangkan pada masa tu tak ada lagi Nabi SAW pun, tak ada orang tahu, kata dia belajar ilmu sains ni, ilmu janin, yang sekarang ni terkenal sebagai ilmu embriologi tu, tak ada. Tak tahu lagi. Orang pada masa tu ramai-ramai tak tahu. Dia sudah cerita dengan jelas dalam Quran sendiri pun dengan jelas. Bahkan satu perkara yang zaman kemudian baru orang tahu. Kejadian mudghah tu mula-mulanya dia jadi tulang dulu. Fakasawnal 'izama lahma. Lepas tu kami pakaikan tulang itu dengan daging. Sampai setara tu dia sebut dalam ayat yang lain. Jelas. Hak tu membuktikan zaman sekarang ni orang tengok sungguh lagu tu. Sungguh lagu. Ini semua tu proses dalam ayat yang lain. Kalau kita tengok dalam surah Mukminun, dia sebut adalah perincian di situ. Mula-mula daripada tanah, lepas tu daripada nutfah, fakhalaqna nutfata mudghatan, fakhalaqna mudghata 'idhaman. Mudghah tu jadi 'idham, fakasawna al-'idhama lahma, thumma ansha'nahu khalqan akhar. Lepas tu kami jadikan kejadian yang lain bila ada nyawa. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha berkat, maha lebih istimewa Allah, Tuhan sebaik-baik pencipta.